Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita pada minggu ini, dan pada minggu ini kita akan belajar tentang kemahiran saintifik. Fokus kita ialah kemahiran proses sains. Cuba kamu perhatikan rajah yang telah disediakan. Pada pandangan kamu, apakah yang sedang dilakukan oleh Nisa dan rakan-rakannya? Kemahiran proses sains yang akan kita fokus pada minggu ini ialah memerhati. Tahukah kamu apakah yang dimaksudkan dengan memerhati? Memerhati ialah proses mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena menggunakan sebahagian atau semua deria. Dan apakah pula deria? Deria ialah kemampuan untuk mengetahui keadaan melalui sentuhan, penglihatan, pendengaran, menghidu dan rasa. Manusia mempunyai 5 deria, iaitu yang pertama mata, kedua hidung, ketiga telinga, keempat lidah dan kelima kulit. Organ atau anggota tubuh badan manusia yang terlibat dengan deria ialah: organ yang pertama ialah mata. Deria yang terlibat dengan mata ialah deria penglihatan dan rangsangannya ialah cahaya. Sebagai contoh, dengan adanya deria penglihatan, kita dapat melihat warna pelangi. Deria penglihatan membantu kita untuk melihat. Organ yang kedua ialah hidung. Deria yang terlibat dengan hidung ialah deria menghidu dan rangsangannya ialah bau. Sebagai contoh, deria menghidu membantu kita untuk menghidu bau busuk. Dengan adanya deria menghidu, ia dapat membantu kita untuk menghidu bau-bauan yang terdapat di sekeliling kita seperti bau wangi dan bau busuk. Organ yang seterusnya ialah telinga. Deria yang terlibat dengan telinga ialah deria pendengaran dan rangsangannya ialah bunyi. Dengan adanya deria pendengaran, ia dapat membantu kita untuk mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di sekeliling kita. Contohnya, mendengar muzik. Organ keempat ialah lidah. Deria yang terlibat dengan lidah ialah deria rasa dan rangsangannya ialah rasa masin, masam, manis dan tawar. Contohnya, kita dapat merasa lemon yang masam dengan menggunakan deria rasa. Dan organ yang terakhir ialah kulit. Deria yang terlibat dengan kulit ialah deria sentuhan dan rangsangannya pula ialah sejuk, haba, sakit, sentuhan dan tekanan. Sebagai contoh, dengan adanya deria sentuhan, kita akan berasa sakit apabila kulit kita tercucuk duri. Mari kita perhatikan rajah ini. Kita perlukan tepung, garam, gula, yis dan air untuk membuat roti. Mula-mula, kita masukkan tepung, kemudian garam, gula, yis dan air. Selepas itu, kita uli adunan menjadi dough yang lembut. Kita tutup dough dengan tuala bersih yang lembap dan biarkan selama sejam. Wah, adunan ini sudah mengembang. Kita bakar dahulu adunan ini. Wah, sedapnya bau roti ini. Jangan sentuh ketuhar ini panas. Ibu, ketuhar dah berbunyi. Roti dah masak ke? Sedapnya roti ini. Yalah, lembut dan gebu roti ini. Semasa Ibu Nisa membuat roti, Nisa dan adiknya memerhatikan dengan: yang pertama, melihat perubahan adunan. Yang kedua,
menghidu bau roti yang sedang dimasak. Yang ketiga, merasa roti yang telah dimasak. Yang keempat, memegang roti yang telah dimasak. Dan yang kelima, mendengar bunyi ketuhar. Semasa adik melihat perubahan adunan, deria yang terlibat ialah deria penglihatan dan organ yang terlibat ialah mata. Dan semasa adik menghidu bau roti, deria yang terlibat ialah menghidu dan organ yang terlibat ialah hidung. Semasa adik merasa roti, deria yang terlibat ialah deria rasa dan organ yang terlibat semasa adik merasa roti ialah lidah. Manakala semasa kakak memegang roti, deria yang terlibat ialah sentuhan dan organ yang terlibat ialah kulit. Semasa mereka mendengar bunyi ketuhar, deria yang terlibat ialah deria pendengaran dan organ yang terlibat ialah telinga. Kita mengumpul maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling dengan cara melihat, menghidu, merasa, menyentuh dan mendengar. Proses ini dikenali sebagai kemahiran memerhati. Apakah yang sedang dilakukan oleh Nisa dan rakan-rakannya? Nisa dan rakan-rakannya sedang memerhati dan merekod perubahan pertumbuhan anak pokok dari hari pertama sehingga hari ke-21. Pemerhatian Nisa dan rakan-rakannya adalah: yang pertama, bilangan daun semakin bertambah semasa tumbesaran. Kedua, ketinggian pokok bertambah semasa tumbesaran.